Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita sambung ayat 137. 137 dan minggu yang lalu kita belajar ayat yang diapit dengan dua syurga, dan semoga Allah berikan kita kekuatan untuk sentiasa ada target dan matlamat. Target dan matlamat yang jelas dan betul. Antaranya ialah yunfiquna fis sarra' wad dharra' ataupun wal kadhiminal ghaidh ataupun wal 'afina 'anil nas. Dalam pada kita nak mendapatkan ataupun cuba untuk capai matlamat-matlamat yang ini, dah tentu ada up and down. Ada uh, ada ada hari yang mudah, ada hari yang sukar. Ada hari kita mudah untuk memberi, ada hari kita rasa macam aku juga perlu. Jadi teruskan berusaha tanpa jemu, kerana Allah tahu apa yang kita lalui. Wahum ya'lamun, dia sangat mengetahui apa yang berlaku, dan di hujungnya pasti akan ada bibit-bibit kemanisan bila janji syurga yang pelbagai dikurniakan buat kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sedikit gambaran yang kita boleh letakkan untuk syurga ini. Kita tahu bahawa Nabi Adam diciptakan daripada tanah. So sesuatu yang dicipta daripada tanah, dah tentu di keturunan itu warnanya warna ala-ala tanah. Dan Allah berikan kita contoh lain selain daripada penciptaan manusia. Ada contoh penciptaan jin yang dicipta daripada um, lidah api. Selalu disebut sebagai lidah api. Sebenarnya dia bentuk macam ni. Kalau kita letak lilin, kan, gambar seketul lilin, lidah api itu bukan yang di hujung tu. Lidah api ialah, kejap, lilin, zoom in. Lain pula keluarnya. Kita nak zoom in tu, ini lilin pula. Api lah kot api. Ini API lain pula. Lidah api ialah antara sumbu dengan api. Benda yang kita tak nampak, benda yang transparent kat tengah-tengah tu. Itu pertama yang ditujukan kepada lidah api. So, bila jin diciptakan daripada itu, sabitlah kita tak nampak jin tu sebab dia transparent. Kadang kalau kita tengok api tu, kan dia ada macam fata morgana di atas liang-liuk api tu. Tu haba tu. Haba tu, daripada situlah diciptakan jin. Kemudian ada lagi contoh makhluk yang lain Allah cipta daripada cahaya, berupa malaikat. Punyalah laju cahaya
sampai kita tak boleh nak grasp dengan panca indera kita, dengan mata kita. Lalu sabitlah malaikat tu kita tidak nampak. Jika Allah boleh menciptakan makhluk melalui bahan berbeza dan hasil berbeza, maka cuba gambarkan kalau di syurga nanti ada makhluk penghuni syurga yang dicipta daripada emas. Bahan asasnya emas. Macam mana punya cantik orang tu? Ataupun bahan asasnya mutiara. Ataupun bahan asasnya sutera. Berapa halus, berapa flawless kulit makhluk tu. Atau dicipta daripada zamrud, warna hijau. Ataupun rubi, warna biru. Zamrud warna apa? Lantaklah. Yang penting adalah warna hijau, warna biru. Daripada permata-permata ni. Kan? So, kita ini, bahan asas kita tanah. Sebab tu kelihatannya warna-warna macam tanah. Tapi kalau bahan asas kita daripada mutiara, daripada emas, daripada perak, dari permata, dah tentu warna kulit kita berbeza. Sebab tu ada hadis Nabi SAW yang menggambarkan bahawa tubuh badan ahli syurga itu tetap memancarkan dan tetap kita nampak jelas walaupun ditutupi oleh 70 lapis kain. Macam mana dia pergi cerah, dia pergi terang tu. Begitu. So itu sedikit glimpse apa yang ada di syurga ataupun bentuk bila disebut ganjaran syurga, itu yang antara yang boleh kita gambarkan. Yang kedua, bila sebut tentang syurga, kerap kali Allah sebut tentang tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya beberapa sungai. Jannat, syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Kenapa perlu sebut sungai dan kenapa sifat sungai itu mengalir? Kan, kenapa kebanyakannya disebut sungai dan kenapa disebut sifat kepada sungai itu mengalir? Di sini dia bukan sekadar mahu membangkitkan rasa seronok bagi orang yang mendengar. No, rasa seronok bagi orang yang boleh menggambarkan, visualize sungai mengalir. Tetapi dia juga boleh mendatangkan sensasi keseronokan kepada orang-orang yang auditory. Cara bagaimana? Orang auditory bila disebut sungai mengalir, dia sudah dengar di telinga dia. Boleh gambarkan, dia boleh dengar bunyi aliran sungai itu. Orang kinestetik, dia boleh rasa sejuknya air sungai. Satu gambaran tentang syurga bukanlah satu bentuk gambaran yang kita tak boleh bayangkan, yang tak ada contoh di dunia. Sebab kalau Allah datangkan contoh yang tak tergambar, kita tak teruja sebab tak tahu. Melainkan benda yang kita tahu, lalu Allah sebut, oh macam sungai. Sungai itu banyak dan dia mengalir. Kita bila gambarkan sungai yang mengalir, kita terbayang indahnya, amannya, sejuknya, enaknya. Semuanya kita pernah alami dan ada pengalaman ke situ. Satu Allah sebut dalam banyak-banyak ganjaran syurga, kerap kali Allah sebut tentang sungai yang mengalir, sungai yang mengalir.
Sebab kalau disebut benda lain, kita tak tergambar. Lalu bila tak tergambar, kita tak inginlah nak masuk syurga sebab tak boleh nak gambarkan. Tak tahu dan tak faham. Gitu. Okey. So, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Allah nyatakan pada ayat 137 ini, sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah Allah. Telah berlalu sebelum kamu sejarah umat terdahulu. Dan sunnah Allah ini ada banyak pelajaran berharga. Ayat ini beri peringatan kepada kita bahawa apa yang berlaku dulu, sejarah umat terdahulu, ada sesuatu yang kita boleh belajar. Maka, bila Allah kata ada remnants umat terdahulu, dia meninggalkan sesuatu, sunan, meninggalkan sesuatu, fasiru fil ard, maka berjalanlah atas muka bumi. Allah suruh kita berjalan, perhati dan mengambil iktibar daripada kisah silam, daripada kisah umat-umat terdahulu. Fanzuru, tadi suruh berjalan. So, berjalan berholiday, bercuti ini, tujuannya untuk apa? Fanzuru, lihat dalam-dalam. Lihat dalam-dalam. Perhatikan. Fanzuru, perhatikan. Dan ini adalah arahan. Itu dalam bentuk fi'il amar, arahan. Kaifa kana aqibatul mukadzibin? Bagaimana akibat, apa kesan akibat perbuatan mendustakan Rasul? Allah suruh kita berjalan di muka bumi, tujuannya untuk lihat apa kesan yang berlaku kepada orang-orang yang berdusta atau mendustakan agama. So, benda pertama yang kita kena lihat ialah sunan. Apa dia tu sunan? Sunnah Allah dalam sejarah umat terdahulu. Apa dia tu? Sunnatullah sebenarnya dia adalah set of rules yang takkan berubah. Peraturan-peraturan Allah yang tidak akan berubah. Api membakar, air tu menjadikan basah. So, sunnatullah ini meliputi hukum alam. Hukum alam. Ribut boleh terjadi bila berkumpulnya, bertembungnya arus udara panas, arus udara sejuk, kemudian turunnya suhu, kemudian wap-wap tu cepat menjadi beku, menjadi cair, dan bila dia berkumpul banyak di atas, maka pertembungan udara panas dan udara sejuk ni menghasilkan putaran, vortex, dan akhirnya tercetuslah puting beliung. Itu sunnatullah. Hukum alam. Dan sunnatullah juga boleh dalam bentuk ketetapan hidup sosial. Contohnya dalam kalau kita menipu, kalau kita menipu, kita kena bersedia untuk ingat dusta kita. Jika tidak, kita akan kantoi. Kalau kita menipu, kita akan pasti ditipu. Tu kehidupan sosial. Lantas bila dilihat berulangnya ataupun tetapnya sunnatullah ini, maka manusia mengambil pelajaran dalam bentuk sejarah pastikan berulang. Itu ungkapan manusia. Sejarah pasti berulang. Ataupun inilah hukum karma. What you give, you get back.
Itu bentuk sunnatullah dalam sosial. Dalam ekonomi sunnatullah. Kita ada 7 years. Seperti mana yang berlaku zaman Nabi Yusuf. 7 tahun kemarau, 7 tahun cuaca baik, kemudian 7 tahun waktu kesukaran, 7 tahun waktu kesenangan. Dan kalau dikira, start daripada recession 98, tuan-tuan cuba tengok bagaimana perkembangan ekonomi dunia. Ada waktu recession, ada waktu apa nama? Uh, uh, Waktu kita mendapat keuntungan. Semua tu bergerak dalam tempoh 7 tahun, 7 tahun, 7 tahun. Dan sunnatullah dalam bentuk spiritual. Kalau kita buat apa yang Allah suruh di atas, yes, sunnatullah itu tetap akan berlaku. Tapi apa yang berlaku ialah umat terdahulu, dia tak percaya. Dia dustakan, malah Rasul yang datang mengajak mereka untuk kenal Tuhan, dia tolak. Malah mereka menolak kebenaran, berbuat zalim. Akhirnya Allah binasakan. Taufan Helena dan Milton yang melanda Florida dengan uh, North Carolina itu sekitar berapa laju? Lebih kurang 300 kilometer sejam. 280 ke 300 kilometer sejam. Kalau Milton itu hampir mencapai kelajuan F6. Taufan ni paling tinggi F5. So waktu Milton melanda, dia adalah kemuncak kepada kelajuan F5 menghampiri taufan grade F6 yang tak pernah berlaku. Dan itu pun dia cuma lalu dekat Florida tu. Kerugian anggarannya 200 bilion. Itu baru lalu. Entah berapa minit dia lalu. Kan dia kan bergerak berjalan. Sekarang bayangkan kaum Ad 8 hari 7 malam at the same place, same zip code. Taufan, sor-sor, angin sejuk melanda, membadai 24 hours sepanjang 8 hari 7 malam. Apa yang tinggal? Yang tinggal ialah ka'annahum apa disebut tu? Mereka diibaratkan macam batang-batang kurma yang kosong dan bergelimpangan. Ka'annahu jaz'u nakhlin. Jaz'u nakhlin. Muqtadir. Mereka seperti batang-batang kurma yang bergelimpangan. So, kalau kita gambarkan bodi manusia itu macam batang kurma, maka gambarannya ialah dia tidak ada tangan, tak ada kaki, tinggal badan. Dan Allah gambarkan batang kurma itu ada lubang. Batang kurma itu ada lubang di tengah-tengah. Tanpa kepala, tak ada kaki, tak ada tangan. Dan segala bentuk, segala isi perut dalam badan, semua diterbangkan angin. Tinggal kakas semata-mata. Tinggal badan ni je. Dalam kosong, tangan, kaki, kepala tak ada. Itu gambaran manusia. Dan Allah gambarkan seperti batang kurma yang bergelimpangan. Batang kurma kosong yang bergelimpangan. Taufan Helena
penduduk Florida dapat peringatan 3 hari sebelum. Lalu mereka berpusu-pusu. 3 juta rakyat keluar daripada situ. Kaum Ad tak ada sebarang peringatan. Terus di badai. 24 hours. 8 hari 7 malam. No mercy. Non-stop. Dan Allah berfirman, sekali-kali kamu tidak akan dapat merubah pada sunnatullah. Api tetap akan membakar. Hanya Allah yang ubah api daripada membakar kepada menyelamatkan Nabi Ibrahim. So itu sunnatullah. Qad khalat min qablikum sunanun. Sungguh telah berlaku sebelum kamu peraturan-peraturan Allah yang tetap. Fasiru fil ard. Lalu Allah perintahkan kita, fasiru. Berjalanlah kamu di muka bumi. Mengembara. Tengok video je tak memadai. Kena mengembara. Lihatlah runtuhan-runtuhan kota besar. Sesekali cuba pergi Melaka tu, Famosa. Kan? Kalau tak ada bajet, pergi Langkawi yang dekat, Hat Yai ke. Tapi pergi situ bukan semata-mata cari makan. Allah suruh perhati. Fanzuru. Perintah untuk berjalan. Perintah untuk berholiday ni. Allah suruh jalan-jalan-jalan, pergi jalan. Pergi jalan. Tapi ada misi. Ada misi. Allah suruh kita perhatikan. Setiap tempat yang kita pergi, tuan-puan, katalah kita pergi ke mana? Luxor. Kan? Luxor. Kat mana tu? Lain pula Luxor yang ni. Mesir. Ni kan. Valley of the King. Bila pergi ke sini, dan arahan daripada Quran itu ialah fanzuru. Perhatikan. Maka kita pun pergi dan kita guna mata kita untuk tengok. Sekarang ni, soalan seterusnya ialah, apa yang kita perlu tengok? Macam ni, binaan-binaan macam ni kan? Apa yang kita perlu tengok ni? Kejap. Ini manusia. Binaannya setinggi ni. Ni manusia ni. Binaannya setinggi ni. So sekarang ni kita pergi ke situ dan kita nampak remnants tinggalan-tinggalan ni. Apa sebenarnya yang kita perlu perhatikan? Allah suruh perhatikan mana orang-orang yang begitu hanyut dengan material dunia, yang mendustakan Rasul, adakah mereka masih hidup sekarang ni? Bukankah ini tinggalan-tinggalan mereka? Mana mereka? Mana mereka yang mampu bina tokong-tokong kuil-kuil besar macam ni yang mendustakan Rasul? Kalau ini zaman Firaun, mereka mendustakan Nabi Musa. Sekarang ni Allah suruh kita perhatikan dan Allah suruh tanya, mana mereka? Mana keturunan mereka? Kaum Ad tak ada keturunan. Kaum Samud tak ada keturunan. Pupus. Kaum Lut pupus. Perangainya diwarisi. Sebab perangai, idea tu datang daripada syaitan. Kaumnya tu hapus. Tapi syaitan yang menghasut masih hidup.
satu kesalahan sama berulang kali. Allah hapuskan manusia yang buat, tapi punca kepada masalah tu syaitan masih hidup. Analogi lain kita boleh lihat, yang selalu kena hukum 39B ialah orang yang jual dadah. Itu middleman. Yang hisap dadah masuk pusat serenti. Middleman 39B. Owner sering terlepas. Sebab selalu yang kena tangkap ialah middleman. Kan? Pengedar sebenar itu terlepas. Yang selalu kena tangkap middleman. Kita ni lah middleman. Ikut sangat cakap syaitan. Allah suruh kita perhati. Fanzuru. Dahulu mereka lah orang terhebat berjalan atas muka bumi. Sekarang mereka di mana? Itu yang dulu bergaduh berebut tanah Melaka. 1415. 1411 runtuh kerajaan. Naik Formosa. Mana dulu orang-orang yang meruntuhkan sebuah kerajaan Islam? Mana dia? Tak ada. Dalam tanah. Fanzuru, kesan kepada penjajahan itu apa berlaku pada masyarakat kita sekarang? Semakin jauh daripada Tuhan, semakin jauh dari Quran. Kita mewarisi sifat degil, engkar, keras kepala mereka. Diingatkan berkali-kali tentang Quran, tak nak ikut. Fanzuru. Tu Allah ajak kita merenung, lihat, belajar akibat tragis yang menimpa umat-umat terdahulu. Sebab Allah kata, mereka yang mendustakan, pasti janji Allah akan terlaksana. Pengajaran dari ayat ni ialah, Allah perkenalkan pada kita bahawa sejarah adalah guru terbaik. Kalau sejarah merupakan guru terbaik, maka kita perlu lihat, belajar sungguh-sungguh dari sejarah. Kerana sunnatullah tidak akan berubah. Bila kita tahu sunnatullah tak akan berubah, maka kita merenung dan mencari, ambil iktibar. Bagaimana kaum terdahulu, orang-orang yang dulu kaya raya, gah. Oh, rupanya tetap akan mati. Tidak pun menungkat langit. Dan yang keempat, Allah suruh kita guna akal. Berjalan bukan untuk berehat, cuti. Saya nak rilislah stres. Tidak, berjalan tu guna akal, perhati. Kerana Nabi SAW memberikan pengertian baru bagi orang yang berakal. Apa maksud berakal? Orang yang berakal ialah orang yang selalu menghitung diri dia dan beramal untuk hari setelah mati. Sedangkan orang-orang yang lemah ialah orang yang ikut hawa nafsu dan berangan-angan kepada Allah. Berangan-angan kepada Allah. Dia tak buat apa-apa. Dia hanya pasang angan-angan. Konon-konon Allah suka, cinta dan sayang dia. Sedangkan dia belum buktikan apa-apa pun. Begitu. So, kemudian ayat 138 Allah kata, hadza bayanul linnas wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Inilah penjelasan, penerangan yang jelas, berita penting, bayan, berita yang penting, penjelasan yang jelas, suatu yang jelas linnas, kepada seluruh kelompok manusia. Tak kira dia beriman atau tak beriman, dia Melayu ke atau Cina atau India, siapapun dia,
seluruh kelompok-kelompok manusia, nasihat-nasihat di atas ini merupakan nasihat yang jelas. Wahuda, dia bukan sekadar nasihat yang jelas, tapi dia merupakan petunjuk. Wa mau'izah, dan nasihat lil muttaqin, kepada orang bertakwa. Ayat-ayat di atas, ayat yang mengandungi penjelasan, petunjuk, pengajaran yang jelas untuk semua manusia, khususnya kepada orang bertakwa. So, kalau mahu ambil pelajaran, kena baca daripada ayat berapa? 134 sampailah ke 137. Di situ terkandung penjelasan bagi seluruh manusia. Hadza juga bermaksud Al-Quran adalah wahyu terakhir yang diturunkan. Tapi saya lebih cenderung hadza melihat kepada apa yang berada di atas ni. Mula perenggan baru ni kan daripada wasari'u 133. Hadza. Sebab kalau ditujukan kepada seluruh Quran, dia mungkin boleh guna zalika ataupun tilka, semua itu. Tapi hadza ada beberapa item yang dekat. Hadza ni yang dekat. Kalau zalika jauh. Kan? So, hadza bayanul linnas. Nasihat ini adalah penjelas kepada manusia, petunjuk, pengajaran, khususnya kepada orang-orang bertakwa. Dan begitulah ayat ni memberikan keistimewaan kepada orang bertakwa, bahawa orang yang boleh jaga diri. Takwa tu kat mana? Oh, ayat 134, 135 itulah. 34, 35, 36. Bertakwa akan mendapat manfaat sebenar daripada Quran. Kerana orang bertakwa, dia akan jaga diri. Bila dia jaga diri, dia akan memiliki hati yang terbuka, iman yang kuat, kesediaan untuk menerima kebenaran, serta berusaha mengamalkan apa yang dia tahu dan dia belajar. Takwa juga merupakan kesedaran tinggi terhadap Allah. Takwa akan menjadikan kita sentiasa berusaha, tingkatkan kualiti diri, memperbaiki diri, serta amal-amal yang kita buat selari dengan apa yang Allah mahu. Dan bila disebut tentang orang yang memperbaiki diri, Nabi mengingatkan, sebaik-baik kalian, khairukum, sebaik-baik kalian ialah man ta'allamal Quran, adalah orang yang mempelajari Quran, wa 'allamah, dan mengajarkannya. So, anda, kita semua adalah student of Quran. Kita sedang berada di atas jalan orang yang paling baik menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling baik, Nabi tak kata suami yang jujur. Tak. Nabi tak kata yang paling baik itu ialah imam masjid, mengimamkan orang solat. Tidak. Nabi tak kata yang paling baik itu orang yang bercakap apa? Orang yang jujur. Solat awal waktu. Tidak. Yang paling baik, khairukum, yang paling baik ialah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Itu. So, belajar Quran, mengajar, itu antara kriteria menjadi manusia yang baik. Kerana bila kita belajar Quran, Allah akan bukakan ruang
hati kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kesedaran demi kesedaran akan timbul dan akan datang. Dan kita sendiri akan ada usaha untuk berubah menjadi lebih baik. Kerana Quran, dia bukan sekadar message, tetapi mukjizat. Dan sebenarnya berapa ramai orang yang terkesan dan berubah hanya kerana Quran. Ramai. Dan kemudian Allah kata apa? Kerana Quran adalah apa nama, memiliki nasihat terbaik, maka manusia dinasihati, janganlah kamu bersikap lemah. Wala tahinu, jangan rasa lemah. Wala tahzanu, jangan sedih hati. Wa antumul a'launa, sedangkan kamu mulia. Kamu tinggi, a'launa, kamu paling tinggi. In kuntum mu'minin. Ayat ini, dia punya konteks dia, Allah nak membangkitkan semangat para sahabat setelah mereka tewas dalam perang Uhud. Tewas dalam perang Uhud, maka mereka secara logiknya mereka morally down. Moral mereka jatuh. So Allah beritahu, jangan sedih, jangan rasa lemah, jangan rasa sedih. Kamu tu tinggi. Wa antumul a'launa. Kamu tu di pihak yang lebih tinggi. You are at the upper hand. Kamu berada di tingkat lebih tinggi. Allah kata, jangan kamu bersikap lemah. Allah larang orang-orang beriman dari bersikap lemah. Sama ada lemah mental, lemah emosi, lemah fizikal. Lemah di sini merujuk kepada kehilangan semangat, tak yakin, dan luntur keinginan untuk berjuang. Putus asa, itu lemah. So, sepatutnya orang beriman, dia tidak seharusnya rasa takut atau tak berani. Kerana kita ada sumber terhebat, iaitu Allah yang sudi membantu. Allah sebagai sumber kekuatan. Sebab sikap lemah hanya akan beri kemenangan pada musuh, membuka ruang kepada kesedihan, serta berakhir dengan putus asa. Itu lemah. Saya tadi tengok dekat reel, ada satu video, dia buat donat. Dia buat donat. Dan latar belakang, kan kita kalau kita buat video masak makan tu, kan dia ada latar belakang kan. Dia buat donat, latar belakang dia ialah runtuhan-runtuhan, remnants, bangunan-bangunan yang dibom oleh Israel. Video tu datang daripada Palestin. Video dia masak donat. Dia nak bagi tahu pada Israel, dibom oleh Israel. Dia nak bagi tahu pada Israel, kau bomlah macam mana pun, kami tak kisah. Kami tetap hidup. Siap masak donat lagi. Itu level orang beriman. Dia tak lemah. Walau seluruh dunia tak nak bantu, dia ada Tuhan.
Dia ada Tuhan. Kemudian Allah kata apa? Wala tahzanu, jangan bersedih hati. Tahzanu, tahzanu ni bersedih hati. Dan tahzanu dalam bentuk fi'il mudhari majzum sebab ada la. Patutnya wala tahzanu la apa tahzanuna. Tapi sebab ada la, nun tu dihazafkan. So wala tahzanu. Jangan kamu sedih berpanjangan. Dia guna fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini istimrar, berterusan. Bukan tak boleh sedih, tapi jangan berpanjangan. Sedih ni perasaan yang Allah beri, sunnatullah, perasaan yang Allah beri semula jadi. Bila gagal, kehilangan, rumah kena bom, anak bini mati, mak bapak kena bom. Bukan tak boleh sedih, boleh. Tapi Allah ingatkan orang beriman tidak terlalu lama tenggelam dalam kesedihan. Sehingga dia lupa tujuan hidup. Sebab kesedihan yang tidak dirawat, kesedihan yang tidak sihat akan mendatangkan kemurungan. Kesedihan berlebihan akan melemahkan semangat dan menghalang kita dari bangkit semula. So, bagaimana? Apa cara untuk kita tidak rasa lemah dan tidak bersedih berpanjangan? Kita kena rasa diri kita tinggi. Wa antumul a'laun. Kamu orang yang paling tinggi. Orang beriman, dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tinggi di sini adalah tinggi darjat. Bukan tinggi kekuatan fizikal. Bukan Allah kata paling kuat. Tidak. Bukan tinggi dalam kedudukan duniawi. Bukan Allah kata paling kaya. Tidak. Tetapi sebab kita ada iman yang kukuh. Itu prasyarat untuk tinggi rendah di sisi Tuhan. Ketinggian darjat ini maksudnya orang beriman akan sentiasa berada dalam keadaan lebih baik jika mereka tetap teguh dengan iman. Kalau dalam surah An-Nisa, Allah sebut tentang win-win situation. Ihdal husnayain. Dia punya istilah tu. Salah satu daripada dua kebaikan. Ihdal husnayain. Orang beriman yang terjebak dengan peperangan, dia ada dua situasi yang menggembirakan. Kalau dia kalah, kalau dia mati syahid. Kalau dia menang, itu bonus untuk dia. Dua kegembiraan. Dua kebaikan. Itu maksud orang tinggi. Orang yang tinggi darjat akan sentiasa menang. Walau mungkin di mata manusia dia kalah, tapi dia tetap menang. Walau mungkin di mata manusia dia sudah tewas, dibom oleh Israel. Tapi orang yang mati syahid tetap terbang di dada burung di syurga. Kerana kita tinggi. Dan syarat untuk menjadi orang yang tinggi ialah iman. Jika kamu orang beriman. So, iman bukan sekadar lisan, tetapi perlu pembuktian. Bagaimana nak buktikan amal kita? Sabaran kita? Ketabahan kita? Iman yang sebenar akan membina kekuatan rohani. Dan kita mampu tempuh cabaran dengan keadaan tenang dan yakin. Begitu. Sebab semakin kita menghadapi akhir zaman ini, ujian dia
semakin mencabar. Nabi pernah ingatkan, janganlah salah seorang antara kalian mengharapkan kematian kerana musibah yang menimpa. Kadang apa yang kita lalui itu teruk, dahsyat. Tapi nasihat dari Nabi, jangan sampai kita minta mati. Ya Allah, tak guna dah aku hidup ni, ya Allah. Anak bini aku aksiden terus. Anak 9 orang terus sekelip mata, ya Allah. Aku dah tak ada siapa, ya Allah. Baik aku mati je lah. Nabi kata jangan. Jangan harapkan kematian kerana musibah menimpa. Dan kalaupun dia tak tahan sangat, kalaupun dia harus melakukannya, harus apa? Harus harapkan kematian tu. Dia tak tahan sangat. Iyalah anak anak bini mati kot. Apa lagi yang dia perlu kejar? Maka Nabi ajar jalan keluar. Maka katakanlah, Ya Allah, hidupkan aku jika kehidupan itu lebih baik bagiku. Dan matikan aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Jangan semata-mata harap kematian. Sebab kita tak tahu adakah kematian itu baik untuk kita. Tetapi jalan keluarnya ialah kita ber... Apa dia istilahnya? Kita... dia bukan tawakal. Kita istikharah. Inilah istikharah. Istikharah ni ada dua pilihan. Kita tak tahu nak pilih. Kita serah pada Allah. Ya Allah, pilihkan untuk aku. Kalau hidup tu baik untuk aku, hidupkanlah aku. Kalau mati tu baik untuk aku, matikanlah aku. Itu istikharah. Yang kita kata istikharah cinta, nampak dalam mimpi. Kita memang pilih dia at the first place. Sembahyang kita tu hanya untuk mengiyakan pilihan kita. Istikharah ialah bila kita ada 2-3 pilihan dan kita tak tahu nak pilih yang mana. Dan kita tak ada bias pun dalam pemilihan tu. Kan? Gitu. So, kemudian, kita masuk ayat 140. 140. Allah mengingatkan, Iyamsaskum qarhum faqad massal qawma qarhum mitlu. Kalau tadi mereka dipujuk tentang apa nama kekalahan perang Uhud, sementara ayat ni turun masih lagi berkait dengan perang Uhud, di mana kaum muslimin mengalami kekalahan, dan ayat ini memberikan peringatan serta hikmah kepada tentera Islam bahawa ujian, kemenangan, kekalahan adalah sebahagian dari sunnatullah, ketetapan Allah. Ujian tu sunnatullah, kemenangan itu sunnatullah, kekalahan itu sunnatullah yang berlaku dalam kehidupan. Kan tadi di atas, pergi mengembara, tengok sunnatullah. Kalau orang ni buat macam ni, dia akan berjaya. Kalau buat macam ni, dia akan gagal. Sunnatullah. So Allah suruh tengok. Dan sekarang, orang yang kalah perang. Allah kata semua tu sunnatullah. Kau kalah sebab kau tidak patuh arahan Nabi. Kalah. Tapi asalnya kau menang. Orang menang.
Cuma Khalid Al-Walid dapat melihat peluang. Lalu dia menyerbu, menyerang. Gitu. So sekarang Allah pujuk orang-orang beriman yang mengalami kekalahan. Allah kata apa? Iyam saskum korhun. Kalau kamu luka. Yam saskum korhun tu. Apa nama? Massa. Massa ni sentuh. Sentuh. Lamasa. Sentuh. Pegang ni pegang. Lamasa. Massa. Sentuh. Touch. Sekarang Allah beritahu menggunakan perkataan yang sama. Iyam saskum korhun. Kamu sebenarnya luka yang ada di badan kamu itu hanya disentuh je dengan luka. Bukan luka berat sangat pun. Itu macam tergeser dekat jalan tar je kalau kita berlari-lari, tersalah langkah, jatuh, terheret dekat jalan tar. Luka macam tu je. Sedangkan para sahabat yang kalah perang Uhud ni ada yang luka parah. Allah kata iyam saskum korhun. Kamu cedera ringan je. Jika kamu dapat luka, tercedera, faqad massal qauma qarhum mithlu. Orang-orang kafir itu juga luka dan cedera. Kalau kamu luka, tu musuh kamu. Diorang juga luka. Maksudnya bukan korang sahaja yang mengalami luka. Tak, diorang pun luka. Kemudian watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan kejayaan ataupun kehancuran itu kami gilirkan antara manusia. Ada masa kita menang, ada masa kita kalah. Ni, watilkal ayyamu nudawiluha. Dan demikian itulah keadaan hari-hari menang atau kalah ni kami gilirkan bainan nas antara manusia. Hari ini kita menang, boleh jadi esok kita kalah. Tu sunnatullah. Kami gilirkan. Tak ada pihak yang sentiasa menang. Tak. Dia ada menang, ada kalah. Ada menang, ada kalah. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا. Tujuannya. Tujuannya. Supaya nyata orang-orang yang beriman. Supaya Allah boleh bezakan. Supaya ada pembeza antara orang beriman dengan orang kafir. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا. Itu alasan pertama. Kenapa ada menang, ada kalah? Supaya iman kita teruji dan boleh dibezakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada menang, ada kalah? Kalau menang saja, tak tak ada orang Islam yang kalah, macam mana boleh dapat pahala syahid? Tu, wa yattakhidha minkum syuhada. Supaya sebahagian daripada kamu, Allah jadikannya sebagai syuhada, gugur syahid. Dalam perang ni, hadiah paling besar ialah syahid. Dan kalau menang, macam mana nak gugur syahid? Cuba tengok kehidupan Khalid Al-Walid tu. Yang akhirnya mati di katil tempat pembaringan. Sedangkan dia mengikuti peperangan demi peperangan. Ratusan peperangan dia ikut. Setiap kali perang dia berimpikan mati syahid. Tapi tak. Dia akhirnya mati di atas katil. Badannya penuh dengan kesan parut luka. Khalid Al-Walid.
Dan Allah tutup ayat ni dengan wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak suka orang zalim. Kenapa tiba-tiba orang zalim? Orang zalim ni dia suka kritik. Bila menang dia happy, bila kalah dia ngomel. Kalah dia tak puas hati. Kalau menang dia membangga diri. Zalim. Malah kadang-kadang orang zalim ini hanya melihat usaha dia. Dia tidak lihat apa yang berlaku pada orang lain. Sedangkan Allah ingatkan, kalau kau luka, diorang pun luka juga. Menang kalah ni biasa. Ni Allah bagi tahu ni menang kalah biasa. Wa tilkal ayyam nundawiluha bainan nas. Kami gilir antara manusia. Jadi disebut menang kalah ni adat biasa. Gitu. Dan Allah ingatkan bahawa kezaliman terhadap diri sendiri atau orang lain atau agama, Allah tidak akan beri pertolongan. Kemenangan yang diperoleh melalui kezaliman tidak akan kekal lama. Kerana Allah akan menimpakan balasan kepada orang zalim. Orang yang menindas, orang yang kejam, menyimpang dari jalan kebenaran, dia tidak akan berjaya di dunia. Di dunia pun tak berjaya, lagi-lagi di akhirat. Dan orang-orang yang bersabar dalam menghadapi musibah, ini nasihat dari Nabi. Orang yang bersabar dalam menghadapi musibah, ada padanya pahala yang besar, seperti pahalanya orang yang mati syahid. What? Oh, kita berpeluang untuk dapat pahala orang mati syahid dengan syarat kita boleh bersabar dengan musibah. Bersabar dengan musibah. So, tuan-puan, saya rasa cukup dulu sebab macam tak larat lah malam ni. Saya pun tak tahu. Mungkin daripada subuh kot non-stop. Hari ini bertugas subuh, kemudian ada kuliah lepas subuh, kemudian ada kuliah duha, kemudian tengah hari dengan JPA, kemudian malam tadi kuliah. So, dia mungkin tenaga. Mungkin dah tua kot. Kalau dulu muda-muda 6 jam straight pun tak apa. Tapi ini badan dah semakin tua. Jadi macam mengah. Mengah nak habiskan satu ayat. So insyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. Saya kembalikan pada Aunty Noria. Apa nama jika ada soalan. Terima kasih Ustaz. Kesian Ustaz, penat ya Ustaz. Tak apa, kita cuba buat sikit sajalah soalan ini. Silakan sahabat-sahabat, ada yang nak tanya tak? Kalau tak ada, saya mulai. Ada ni, Masya Allah, maraton Ustaz hari ini. Oh, okey Ustaz, saya nak tanya ni yang macam berkenaan dengan famshu dengan fasiru ni, dia ada macam ada perbezaan, tapi maknanya berjalanlah. Lagi satu ni, soalan yang kedua pula, jika orang ni tak mampu nak berjalan yang berjalan dengan menggunakan kereta ke apa ke mana-mana, adakah dia boleh berjalan ikut hati, dalam hati? Boleh ke tu? Qadam dan kulub kan? Apa? Pansiru, macam tu lah. Dua soalan itu je Ustaz. Yang lain tu saya serahkan pada kawan-kawan nanti kalau ada soalan. Okey. Soalan tentang famshu dan fasiru. Famshu dan fasiru. Okay. Famshu ni kata akar dia mashi. Mim, shin, ya cacat. Ya yang tak ada titik. Mashi. Maksud dia ialah berjalan. Mashi ni berjalan. Dan famshu dalam bentuk arahan, maka berjalanlah. Konteksnya ialah digunakan untuk berjalan literally.
secara fizikal dari satu tempat, dari point A ke point B, berjalan. Itu famshu. Fasiru pula, dia juga bermaksud berjalan. Tapi dia ada maksud-maksud yang lain. Selain daripada berjalan, dia juga bermaksud bergerak. Bergerak. Berjalanlah atau bergeraklah. So, apa beza dengan famshu? Fasiru ini dia lebih luas. Dia lebih luas. So, berjalan, kalau tadi famshu, berjalan dari point A ke point B, fasiru, dia termasuk perjalanan sejarah, perjalanan untuk memahami kebesaran Allah, perjalanan untuk ambil pelajaran, perjalanan melihat kejadian-kejadian masa lalu, perjalanan kerohanian, intelektual, bukan sekadar bergerak fizikal. Famshu kita jumpa dalam suratul Mulk. Dan dalam suratul Mulk tu, kita bergerak dari point A ke point B, tujuannya untuk makan. Kan ayatnya tu apa? Um, Famshu fi manakibiha wa kulu min rizki. Rezeki. Dan makanlah rezeki Tuhan. Oh, bergerak dari point A ke point B untuk makan. Tapi untuk fasiru, yang ini berjalan, apa nama? Ah, banyak bentuk perjalanan tu. So, ada satu bentuk perjalanan bagi orang-orang yang mungkin tak ada bajet nak berjalan. Ada satu bentuk perjalanan yang apa nama, tanpa menggunakan kos, tetapi dia boleh dapat pengalaman orang yang berjalan beribu-ribu tahun lamanya. Apa yang dia perlu jalankan? Dia perlu jalankan anak mata daripada satu huruf ke satu huruf, daripada satu perkataan ke satu perkataan, daripada satu baris ke baris yang lain, dari satu perenggan ke perenggan yang lain. Jalankan anak mata dalam bentuk membaca buku. Anda baca buku, anda sebenarnya sedang dapatkan pengalaman. Buku-buku yang macam mana? Buku-buku sejarah. Buku-buku bibliografi. Buku-buku tentang pengalaman hidup manusia, travelog. Anda akan dapat pengalaman orang lain dalam tempoh yang sekejap tanpa perlu bergerak ke mana-mana, hanya menggerakkan mata. Malah arahan terawal Quran turun adalah apa? Iqra, baca. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Silakan sahabat yang lain, ada soalan? Saya nak tanya tentang kita doa yang panjangkan umur jika kita boleh beribadah dan berbuat kebajikan, tapi ambillah nyawa kita kalau kita dah menyusahkan orang. Boleh ke macam tu? Kita tak mahu anak-anak jaga kita teruk jadi derhaka. Macam mana tu? Okey, doa panjangkan umur jika ada Minta panjang kebaikan. umur dalam rahmah. Dan ambillah cepat, Saya rasa ambillah cepat. doa semacam itu valid. Valid, boleh Sebab ya? kita pun tak tahu adakah kebaikan kalau kita terus panjang umur, ataupun kita khawatir juga kalau ya sekarang kita boleh lihat penerimaan anak, tapi waktu kita sudah bedridden, sudah semakin tua, semakin nyanyuk, kita khawatir juga diorang bakal melayan kita dengan cara yang tak patut. Dan waktu itu emosi orang tua memang sangat fragile, sangat rapuh. Jadi, ialah, apa pun kebaikan kita minta daripada Allah,
Dan sebenarnya doa-doa macam tu sudah pun di cover sewaktu kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, apa saja dekat dunia ni aku nak yang baik je. Dan apa saja yang dekat akhirat tu aku nak yang baik je. Dan aku nak bebas daripada api neraka. So kalau kita faham maksud doa itu, sebenarnya dia sangat meliputi apa saja kebaikan yang kita nak. Kalau mati tu lebih baik, itu yang kita nak. Kalau hidup tu lebih Ya. baik, itu yang kita nak. Wallahu a'lam. So bolehlah, okey. Sebab saya selalu doa macam tu. Sebab saya jaga ibu Alhamdulillah. berapa tahun, dia bedridden dan kena stroke. Memang tough lah. Tough on the emotions. Dan letih. Tambah kita dah tua kan. Nah, saya dah 70 sekarang. Jadi dah ingat mati tu. Setiap hari. Okey. Ya, Terima ada. kasih Ustaz. Saya punya family members pun kami pernah bincang-bincang tentang um, uh, ada option tak untuk duduk dekat rumah orang tua supaya anak-anak tak terbeban untuk jaga kita. Sama fikir macam tu. Keperluan untuk duduk dekat pondok, dekat rumah orang tua. Kalau dekat pondok ni kita dijaga oleh orang, kita upah orang untuk jaga. So anak akan melawat seminggu sekali, sebulan sekali, bawa anak cucu main dekat situ. Selebihnya aktiviti kita pagi petang boleh mengaji kitab, kan? Itu Saya antara tak pilihan setuju. yang ada lah. Saya bergantung kepada rumah orang tua. Sebab saya volunteer dekat rumah orang tua setiap hari Isnin. High end punya rumah orang tua. Walaupun dijaga, mereka rasa lonely sebab tak ada saudara mara. Ya. Lain. Saya tak setuju hantar rumah orang tua. Saya biarlah saya duduk seorang daripada duduk rumah orang tua. Ya. Lain. Saya tak Tapi setuju. dan Ustaz kan ada tempat yang bukan sekadar tempat orang tua, tapi kebanyakannya orang-orang yang nak belajar ilmu agama berkumpul di situ. So ada aktiviti kan. Itu kalau Ya. dia sihat. Kalau dia Yang sihat, tapi sihat, kalau dia yang on tak sihat wheelchair, lain kena penjagaannya. jaga. Susah. Bedridden Saya tu. dekat rumah ni ada 5 orang. 2 tu boleh jalan, lagi 3 tu wheelchair. Teruk penjaga, teruk. Dia pun rasa hidup dah. Macam tu. Tapi yang itu dah kira consider orang yang tak sihat lah kan. Tapi macam kalau yang tempat belajar agama tu lebih kepada orang yang sihat-sihat kan. Yes. Itu pun saya nak. Itu saya nak. Banyak tu. Saya dah banyak pergi ziarah tempat-tempat yang tempat orang tua warga emas belajar ni kan. Dia orang punya bayaran pun okey lah. Boleh tahan lah. Tak adalah mahal. Kawan-kawan saya banyak dah masuk dah. Ustaz Dosuki ada perkampungan. You boleh beli pondok tu 25,000 ke apa kan macam mana. And then kalau kita tak nak pakai lagi boleh bagi orang sewa. Kita nak pakai macam Al-Jenderami, Mas'ud, banyak tu. Banyak macam ada dah. Itu suami isteri sama kan tempat tu. Tak depend. Ada yang suami isteri, ada yang single woman, banyak lah. Syaratnya kita sihat. Tapi kita kena sihat, dijaga sendiri. Jaga sendiri. Tak perlu pertolongan. Masak sendiri semua kan kat situ. Ya. Ada soalan lagi Ustaz Penat tu? Tak apa. Ada lagi soalan? Tadi kan Ustaz kan kata berjalanlah tengok kesan-kesan sejarah tempat-tempat yang dia ada dimusnahkan oleh apa tu yang macam kaum Samud apa semua tu. Kalau ikutkan ada, tak tahu tak silap saya lah, nantilah ada hadis dia kan. Kalau kamu tak boleh menangis, jangan masuk tempat tu. Betul kan Ustaz? Ya, ada. Kalau pergi situ pun nak kena cepat kan? Tempat mana Kak Noria? Tempat apa tu? Tempat yang mana tu? Tempat-tempat yang musnah tu. Oh, okey. Yang Allah ada larangan untuk larangan melawat ke tempat yang pernah kena azab. Macam Madain Saleh kan?
Yes. Kota Iram. Yang tu memang Nabi pernah ingatkan begitu. Kalau nak pergi juga pastikan menangis. Nabi beri peringatan supaya kita ambil pengajaran. Kadang-kala bila kita berjalan ni, kita sibuk nak naik bas, turun bas, nak berborak sesama kita. Kita tidak pun mengambil kesempatan itu untuk merenung dalam-dalam. Merenung, mengambil ibrah tu yang penting. So, Nabi pernah beritahu kepada para sahabat ketika mereka lalu tempat kaum Samud. Tempat kaum Samud. Dan kaum Samud dibinasakan oleh Allah menggunakan suara. Mereka dengar guruh jeritan pekikan yang sangat bingit sehingga mereka mati berdiri. Itu kaum Samud. Nabi mereka, Nabi Saleh. Jadi pesan Nabi kepada para sahabat sewaktu berhenti, para sahabat berhenti dekat perkampungan kaum Samud tu, Nabi pesan, jangan masuk tempat orang yang telah diazab tu kecuali jika kamu menangis. Kecuali jika kamu menangis, agar kamu tidak ditimpa apa yang menimpa mereka. Nabi tak kata agar kamu tidak diazab seperti mana mereka diazab. Tidak. Tapi Nabi kata agar kamu tidak ditimpa. Apa yang menimpa ni? Hati keras, cinta dunia, abaikan kebenaran, mempermainkan Quran, itu keras hati. Apa jadi pada Madain Saleh? Asalnya tempat tu diazab, sekarang dah jadi tempat pelancongan. Sebab orang yang masuk ke situ tak nangis. Pengusahanya yang masuk ke situ tak nangis. Akhirnya mereka mahu keuntungan. Pergi ke situ sekarang dah kena bayar. Yang buat rock concert kat situ. Yang Siap buat rock konsert. concert. Habis. Agar kamu tidak ditimpa apa yang menimpa mereka. Apa yang menimpa mereka? Hati. Hati itu menjadi keras. So Rasulullah SAW menyarankan para sahabat untuk buang air yang mereka ambil daripada telaga kaum Samud dan gunakannya hanya untuk berwuduk, tapi jangan minum, sebagai tanda berhati-hati sewaktu berada di tempat yang ditimpa azab. Dan rupanya banyak do and don'ts yang kita perlu buat sewaktu pergi ke tempat-tempat semacam itu. Ada ketikanya Nabi pernah melewati, lalu tempat tinggal kaum Ad. Ni Madain Saleh ni. Kaum Ad dan kaum Samud. Nabi waktu lalu tu, Nabi tundukkan kepala, mempercepatkan langkah dan larang sahabat berhenti di tempat itu melainkan jika mereka menangis. Nabi kot yang tunduk kepala dan jalan cepat. Sepatutnya Nabi kuatlah menghadapi tempat tu. Tak. Nabi sendiri tunjukkan contoh semacam itu. So, kita jangan rasa kita selamat. Tidak. Nabi sendiri pun khawatir dengan kemurkaan Allah ni. Dia macam ni lah. Analoginya macam ni. Kita marah anak kita yang sulung sebab dia buat sesuatu dan kita marah gila-gila punya. Contohnya kita marah sebab dia duk asyik tengok phone. Duk asyik tengok phone. Lalu punya geram, kita ambil phone, kita hempas. Berderai. Okay? Kita hempas, berderai. Anak sulung masuk bilik, nangis-nangis. Nangis-nangis. So, kita duduk kat situ. Phone dah berkecai, berderai. Kita dah out of control. Tiba-tiba anak nombor 2 pergi dekat phone tu, kuis-kuis, nak cantumkan balik. Anak nombor 3 pun sama. Anak nombor 4 pun sama. Kau tak tahu ke bapak kau tengah marah tu? Kau masih lagi nak main dengan phone tu?
Masih lagi nak betulkan, nak tengok mana barang yang boleh. Bapa kau tengah marah kot. Sekarang dia punya situasi ialah bukan bapa yang marah. Allah murka pada mereka. Tiba-tiba datang orang kemudian yang tak ada rasa insaf dan bersalah, Betul. bangunkan tempat tu. Oh, Memang tak berkesan lah kan. yes. Ha, Menjadi hati keras. ya, Okey, hati Ustaz. akan jadi keras. Okey, satu lagi last soalan. Lepas tu kita tutup. Boleh? Ada tak? Ada tak soalan lagi? Silakan ambil peluang, last peluang. Dia nak jual barang pula ya Ustaz. Dah letih, kesian Ustaz. Ada Cik Nyonya tu. Cik Nyonya, kuat sikit Cik Nyonya. Prop Nyonya, kuat sikit. Dia dah raise hand tu. Silakan. Volume dia masalah rasa dari semalam. Cik Nyonya tulis di chat boleh? Cik Nyonya dengar tak? Ada 2 kali dia raise hand ni. Cik Nyonya cuba tulis di chat. Boleh tulis chat di chat. Ni ada chat ni, ada soalan tak? Tak dengar langsung lah. Tak boleh dengar lah. Tak boleh dengar langsung lah Ustaz. Mungkin Kesian dia pula punya dia. line dia kot. Tak mungkin speaker dia tu kok tertekan ke apa ke. Speaker dia Daripada semalam dah tak dengar langsung. Semalam pun tak dengar langsung. Kena check dia punya tu. Tak boleh nampaknya. Belajar syariah punya tu bukan soalan lah. It's a statement kat situ Ustaz. Tengok David Attenborough punya filem. Boleh kagum dengan kebesaran Allah. Dia nak kena tengok tu. David Attenborough. Boleh dia berjalan dengan tengok YouTube mana. Rasanya minta maaf Cik Nyonya. Prop Nyonya minta maaf. Rasanya tak boleh dengar langsung lah. Tak dengar tak dengar. Dengar tak? Ni dengar. Ni sebut Baru ni. dengar. Yes. Ni boleh. Ni boleh. Okey, Alhamdulillah. Ustaz, saya nak tanya kan sebab sekarang ni macam Ustaz kata tadi, Rasulullah pun suruh dia punya sahabat untuk buangkan air, tapi sekarang ni yang saya rasa terkilan ialah mereka gunakan produk-produk daripada laut mati. Seperti sabun lah apa benda kan. Dah lah. Tu jadi apa kita kan laut mati itu dah memang Allah tunjukkan yang itu satu even ikan pun tak ada kat situ, tetapi sekarang ni dekat Jordan dia buat produk semua daripada laut mati, and that is dia orang punya selling point ni jam. So kita dan ramai bila tengok kawan-kawan dia pergi dia beli because that is the apa benda lah yang diorang promote kan ni jam. Sup daripada laut mati lah apa benda lah semua kan garam. And kita beli pula benda yang datang daripada tempat yang bukan kita. Dan lagi satu, betul-betul dekat situ orang-orang Jordan tu dia pergi berkelah. Jadi saya pernah tanya dengan anak angkat saya di situ. Dia kata, you all tak baca ke apa hadis yang mengatakan you shouldn't be ini you datang weekend untuk dekat situ pula untuk berkelah. Saya kata, so dia kata, tak terfikir pula. Mak dia fikir macam tu. Jadi jadi tu I rasa macam itu. Tapi yang saya peliknya sekarang ni ialah dia orang buat produk daripada air laut mati. Air masin. Garam. Dia buat sup lah apa benda. Tanah dia tu ke yang dia banyak lah tu. All varieties of produk. Sorry. But laut mati tak ada problem. Laut mati is not a problem. Yang problemnya Sodom, that town called Sodom,
and diterbalikkan ke dalam laut mati, tapi laut mati tak ada masalah. Yeah, Laut but actually you should be avoiding that place. You shouldn't be using the thing to Betul. apa promote. yang Because place that ni bukan place laut is mati. Actually ada dia orang buat research on the air yang garam tu digunakan untuk dijadikan air berbahan. This is one professor mention that lah. Actually that garam tak ada bagi kesan apa yang kita ambil garam yang sebenarnya. Contohnya garam bukit. That one is very good. Garam salty, that's very good. Tapi yang laut punya ni tak ada kesan. Dia orang dah buat research. That's why dilarang gunakan garam tu. That's why I believe that one juga kan. Sebab I rasa tapi dia orang punya promote lah. Dia orang punya ni the Jordan is doing that product. Semua laut mati punya. And Memang dia dia akan buat balik lah. Benda yang kita dilarang dia akan buat bagi kita. itu yang sebab yang kita takut. Yes, betul. Kita dengar pandangan Ustaz pula ya. Jangan Ustaz. Okey. Dia sebenarnya kena lukis, tapi saya tak tahu nak lukis macam mana. Dekat Okey. skrin tak boleh Ustaz. Dulu tu ada dia punya apa tu? Apa yang kita panggil tu? Dia nak tak reti nak cuba tulis. juga tu. Dah lupa. Hari tu dah pandai Guna- sikit. Guna Jangan buatkan. welcome tu. Welcome tu. Sekejap ya, sekejap. Sebenarnya benda ni sekejap. Kita boleh share tak dokumen? Whiteboard. Situ pun boleh tulis kalau ada whiteboard tu. Macam whiteboard. Tak tahu lagi. New. Ah, Use whiteboard klasik. Yes. Okay. yang conteng dia Ustaz. Okay. So, kita ada Allah di atas. Kemudian Allah provide kita nikmat. Dan kita berada di sini, di bawah. Jin dan manusia berada di bawah. Sekarang, Allah adalah khalaqa. Allah adalah khalik. Dia menciptakan nikmat. Dan nikmat yang dicipta itu diberi kepada manusia. Okay? Allah khalaqa, Allah cipta nikmat. Dan nikmat ini Allah berikan kepada manusia. Dan manusia tugasnya ialah supaya dia melihat nikmat dan kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Dan selain daripada dia mengenal pasti nikmat yang dia dapat untuk dia bersyukur, dia perlu mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Allah itu sebagai Tuhan. Kafir Quraisy bila ditanya siapa yang cipta, khalaqa ni cipta. Siapa yang cipta alam? Dia kata Allah. Siapa yang cipta turunkan hujan? Dia kata Allah. Siapa yang cipta matahari, bulan, bintang? Dia kata Allah. So kafir Quraisy juga kenal Allah. Kenal Allah. Tapi in the meantime, mereka ada yang dinamakan sebagai alihah. Alihah ni apa? Tuhan-Tuhan kecil. Tuhan-Tuhan kecil yang menjadi perantara. Tuhan-Tuhan kecil yang bagi dia sihat. Bukankah sihat tu nikmat? Tuhan-Tuhan kecil yang bagi dia kaya. Tuhan-Tuhan kecil yang turunkan hujan. Yang provide keselamatan. Tuhan-Tuhan kecil yang dikira menjaga nikmat ini. Alihah. Dalam pada dia kenal Allah, mengakui Allah itu Tuhan yang mencipta, mereka juga mengiktiraf Tuhan-Tuhan kecil ini yang provide nikmat.
Di situ bermulanya syirik. Okay? Di situ bermula syirik. Sekarang ni untuk orang beriman, apa perlu kita buat? Kita bukan sekadar mahu kenal Tuhan, mahu kenal Allah. Perkara kedua yang kita perlu buat, yang crucial kita perlu buat ialah kita ni siapa? Kalau Allah ni sebagai Rabb, Allah sebagai Rabb. Rabb ni apa? Rabb ni yang mengatur, mengurus, yang bagi hujan, yang bagi sihat, yang bagi selamat, yang bagi kaya, yang bagi nikmat. Itu fungsi Rabb. Yang mengatur, yang mengurus. Kafir Quraisy, dia tidak iktiraf Allah tu sebagai Rabb. Tidak, Allah ialah Allah. Rabb itu ialah Lata, Uzza, Manata, Ya'uth, Nasra bagi orang kaum Nabi Nuh. Sekarang ni kita orang beriman, kita bukan sekadar perlu kenal Allah, tetapi kita perlu menjadikan diri kita, anggap diri kita sebagai hamba, abdun. Kenal Tuhan saja tidak cukup kalau kita tak anggap diri kita sebagai hamba. Anak, dia boleh cakap, I love you daddy, I love you mommy. Setakat ungkapan love, kenal mak bapak kita sebagai mak bapak, itu tidak cukup kalau kita derhaka pada mak bapak. Tak ikut perintah dia. Tak ikut peraturan dia. Tidak menggembirakan hati dia. So, satu sudut kita perlu mengakui Allah itu Rabb. Sekarang ni problem kebanyakan manusia, orang Islam terutamanya, dia tidak mengakui yang dia hamba. Dia tidak mahu tunduk, tidak mahu patuh. Nabi dah beri peringatan, tak ikut. Allah dah beri peringatan, tak ikut. Dia tidak jadikan diri dia hamba. Jadi segala apa yang kita bincang tadi tu, oh kenapa dia ambil garam untuk laut mati, kenapa mereka masih buat macam tu? Sebab dia tak rasa diri dia hamba. Tapi bila tanya, kenal Allah? Kenal. Allah itu Tuhan. Kalau disuruh tentang memuji-muji Tuhan, oi dia orang Arab kot. Dia lagi tahu bagaimana nak baca Quran lebih fasih berbanding kita. Tetapi dari sudut emosi. Kerana untuk mengaku hamba, dia perlu kepada intelek, emosi, fizikal, dan spiritual. Gabungan keempat-empat ini untuk jadikan kita hamba. Intelek kita tak rasa lebih pandai daripada Quran. Emosi kita akan terus menerima apa saja ketentuan Tuhan. Redanya kita terhadap ketentuan Tuhan. Fizikal kita, kesihatan kita digunakan sebaik mungkin untuk ibadah pada Tuhan. Spiritual. Di sini iman kita reside. So melalui carta ini, dia boleh menjawab sangat banyak persoalan tentang kenapa manusia masih sanggup langgar perintah Tuhan. Bukan dia tak kenal Tuhan, tapi dia tak kenal diri. Malah dia lupa diri. Kalau dalam surah Hasyar, Allah sebut tentang dia lupa diri dia sendiri. Kerana dia lupa Allah, maka dia lupa diri dia sendiri. Apa di ayat tu? Surah Hasyar. Sekejap kita tengok surah Hasyar. Fatan saw anfusakum. Macam tu lah dia berbunyi. Hasyar. Juzuk 28. Juzuk 28. 40 Fatah. 59. 59 ayat 19. Wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kamu menjadi orang-orang yang
melupakan Allah, lalu dia lupa diri. Dia lupa Allah, dan kerana dia lupa Allah, maka dia lupa diri dia hamba. So, ini punca utama. Kenapa kita masih belum boleh meletakkan pengabdian sepenuhnya? Sebab kita tidak pun menanggap diri kita sebagai hamba. Wallahu a'lam. Okey. Faham ya? Terima kasih Ustaz. Kita Sama-sama. dah lambat dah ni. Silakan Ustaz, kita tutuplah kuliah kita hari ni dengan tasbih kafarah. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Terima kasih kerana memberikan ruang dan peluang untuk saya berkongsi ilmu, dan saya berharap agar Allah memberikan